Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Bertemu kita pada malam ini. Ya. Seperti yang kita sedia maklum, pada hari ini pasaran saham naik. Macam mana nak kata? Kalau kita tengokkan indeks, ya, sebenarnya indeks jatuh. Indeks jatuh sebanyak 31 mata, ya, bersamaan dengan hampir 2%, 1.94%. Itu dikira apa nama tu, kuat, ya. Kejatuhan indeks Bursa Malaysia FBM KLCI adalah kuat pada hari ini. Tetapi saja nak jadi orang muda. Tetapi apa panggil tu, tapi counter banyak yang banyak yang menarik, dan banyak yang naik kuat, ya. Dipanggil limit up, ya. Limit up pada siang tadi. Jadi kalau saya pegang macam ni dia boleh hilang gambar tu. Boleh hilang saya punya tu. Apa ni? Jadi lawas. Jadi apa nak panggil ni? Apa yang berlaku pada hari ni agak menarik, ya. Di mana pasaran itu sendiri secara keseluruhannya, apabila kita memanggil pasaran, kita melihat pada indeks jatuh agak kuat. Tetapi apa nama tu, counter-counter yang terutama berkaitan dengan COVID ni nampak bagus, nampak cergas dan naik kuat, ya. Okey, siapa nama tu? Firdaus nak tanya K1, ya. Saya okey, ya, saya panggil apa, sebab sekarang ni pun bukanlah jadi isu, benda ni benda lama sebenarnya. Kita bercerita pasal saham ni, macam kerja saya memang bahagian saham, kan, apa nama tu. Tapi sekarang bila katakanlah you all menanya, sesiapa menanya pasal mana-mana counter, sebenarnya kalau kita saya rasa memberi ulasan tak salah rasanya kot. Memberi ulasan, hilang pula saya punya tu bila macam tu. Memberi ulasan tak salah. Cuma apa nama tu, yang tak boleh ni takut kita beri target price, lepas tu kita memberi pandangan yang agak detail, itu mungkin ada sedikit masalah lah kepada kami yang bekerja ataupun berkhidmat, memberikan khidmat nasihat ataupun sebagainya lah dalam pasaran saham, apa nama tu. Nampak ke tu? Ini bukan spek betul lah. Ini saya pun saja suka-suka cuba pakai yang dalam FB Live tu punya, apa panggil tak, face mask dah, apalah, suka-suka saja, apa nama tu. Okey, boleh saya mulakan? Saya mulakan dengan selepas ni saya pun terbalikkan panggil gambar ni. Kita akan mandang ke apa nama tu, kat mana pula tu? Okey, kat bawah ni. Kita akan mandang ke di situ. Okey, jom kita tengok sama-sama, ya. Kita mulakan kita punya perkongsian pada hari ini. Macam ni tu. Find a face. Tadi apa yang saya patut tekan, macam mana? Saya kena pergi balik ke sini, saya rasa. Lepas tu, alamak, dah macam ni saya dah panik dah. Tadi dah betul buat dah. Kejap, bila saya pusingkan ke sana, kejap, Allahu Akbar. Ini kadang-kadang tadi dah cuba. Bila saya pandang ke sana sekarang ni, okey, nak share ni, tapi depan tu dia tulis pula find a face.
Saya tahu saya kena tekan sesuatu tadi. Mana pula ada salah tekan ni? Nak tekan mana pula ni balik ni? Ya Allah ya Tuhanku. Kejap Aduh ya Allah. Kat mana saya nak tekan You all pun nampak kan find a face tu kan? Nampak kan? Macam mana saya nak hilangkan tadi tu saya boleh komen banyak benda ni sebab saya memang saya memang mengarahkan saya punya apa panggil ni handphone ni ke ni apa nama ni ke alamak apa lah nama ni saya punya ni lah tab ni kan saya punya tab memang apa saja counter you all nak tanya saya boleh share lepas ni daripada MQ tag ni tadi naik kuat kan itulah tak ada lah anak saya tak ada kat sini dengan saya. Tapi tadi saya dah inilah saja cuba ni kan. Tadi ada satu benda saya kena tekan. Saya rasa bukan tekan face ni kan. Mana ada satu benda tadi saya tekan. Saya cuba keluar balik Saya cuba keluar balik. Ganggu pula benda tu. Okey, sekarang macam ni kan. Macam mana saya nak hilangkan balik lah benda ni. Tadi ada kat sini ada tak payah pilih apa-apa tapi dah dekat dalam ni sekarang ni saya tak tahu ni katalah saya nak hilangkan balik benda ni kan saya tak tahu nak tekan kat mana lah ni ya Allah ya Tuhanku itulah kadang-kadang bila buat seorang ni kan MG ni dah kam tambah-tambah teruk lah kan apa nak jadi ni okey minta maaf banyak-banyak kalau rasanya gangguan macam ni kan boleh tak saya keluar bukan yang ni tak apa salah saya tadi memang saya suka-suka kan tapi masalahnya bila sekarang saya tekan nak tunjukkan the other way round dekat sana tu macam ni kan saya tekan ke sana saya nak share yang ini kan sebenarnya muka saya tak asal sangat lah jadi sekarang ni ada you all nampak tak macam tulisan find a face tu nampak tak boleh sesiapa beritahu tak nampak tak saya nampak tulisan tu find a face bawah tu ada pilihan macam-macam itulah saya dah cuba tapi tadi bila yang masa saya cuba tadi saya jumpa mana saya boleh hilangkan benda tu kan tapi sekarang saya tak jumpa bukan masalah dia bukan you all ada nampak tak tulisan find a face tak nampak kalau tak nampak tak apalah jadi bolehlah saya teruskan ya boleh saya teruskan okey betul you all tak nampak jadi saya nak komen pertama tentang tuan je nampak tapi sekarang ni you all nampak okey tak nampak tak apa bagus so sekarang ni you all boleh nampak ni kan apa nama tu yang saya tunjuk depan ni saya guna IC screener seperti biasa okey kita mula komen tentang yang counter yang paling top volume tadi ni MQ tag ya MQ tag apa nama tu dia naik paling kuat kan hari ni antara yang paling kuat lah kan jadi cara saya menengok macam ni saya tekan chart okey you all nampak tu kan takut tengok kan okey saya komen dulu ya Waalaikumsalam semua saya komen dulu ya MQ tag ni kepada saya okey saya menggunakan daily chart nama ni ya daily chart kemudian ni kita nampak untuk 6 bulan untuk 6 bulan jadi apa pertama yang saya suka nak komen dan share adalah apa nama tu sebelum kenaikan daripada bulan lepas ni dia panggil sideway lama itu adalah salah atas sikit kamera tu tuan ini adalah salah satu apa nama ni saya cuba adjust lagi saya cukuplah nampak yang tu okey adalah salah satu counter yang kita masukkan dalam dia panggil kategori apa ni tak apa nampak ke saya rasa you all tak apa terang nampak ke kejap macam ni saya nak adjust lagi lah ni kelakar saya ni betul-betul lah buat benda kejap tambah jauh kau kena jauh sikit buat benda yang orang kata apa ni amateur tak nak guna ayat
professional, tapi amateur lah, very amateur lah. Apa nak buat, saya orang tua ni kan. Apa ni, tak nampak cat, tuan tak nampak cat, tak nampak ke cat? Ni nampak cat kan, nampak kan? Oh, skrin dekat sangat. Okey je macam ni. Itulah saya rasa saya nampak tu. Saya rasa kalau apa yang saya nampak tu patut you all nampak lah kan. Okey, berbalik kepada MQ Tech ni kan. Apa yang saya boleh katakan, dia dah naik kuat sangat untuk hari ni. Dan you all sendiri tahu kan, apa tadi ni, dia panggil naik sampai setinggi apa tu, 30 sen. Penutup, turun balik, tertinggi 30 sen setengah. Kemudian ni kat sini harga dia, dan tutup balik 22 sen. Okey, dalam keadaan sekarang ni apa yang berlaku adalah memang okey, alhamdulillah nampak naik kuat kan. Tetapi kepada siapa yang sempat mengejar pada harga 30 sen setengah, you all mesti dah panik kan. Sekarang ni tinggal 22 sen. Jadi saya pun nak komen macam mana kejap kita pergi yang daily chart. Tengok daily chart tu, kita nampak pukul 4 tadi. Pukul 4 tadi dia harga kemuncak naik. Apa nama tu, and then penutup rendah. Jadi apa yang saya boleh share untuk setakat ini apa nama tu adalah sebaik-baiknya kita jangan kejar harga lah. Kita jangan kejar harga. Kadang-kadang tu lah menjadilah kan, kejar harga, lepas kita beli tu dia naik lagi kan. Tapi banyak kali kita lebih akan terkena. Jadi saya nak share dengan you all, kalau boleh jangan kejar harga. Tu dia. Sebab kejar harga ni, itulah 10 kali kita ngejar tu mungkin sekali, 2, 3 kali okey, tapi selalunya nanti akan terkandas juga kan. Hand telefon belakang tu minta turunkan sikit boleh. Macam mana nak turun saya tak faham macam ni. Macam tu tinggikan lagi namanya tu. Saya cuba adjust satu lagi tangga. Kan kalau saya ambil gambar, you all tengok gelap, you all tengok. Ni lah okey. Ni lah saya tak boleh buat apa dah ni. Tu dah last saya boleh buat Okey, maksudnya apa yang saya boleh share selama hari ni dengan you all adalah kalau boleh, selagi boleh jangan kejar harga. Tu dia. Itu first thing first. Okey, kita berbalik kepada kaunter ni. Saya suka tengok chart yang kita panggil 3 bulan 3 bulan nampak terang tu. Dia panggil RSI pun dah pergi ke zone dia panggil overbought, dah terlebih tinggi ke kiri sikit. Macam tu aku macam ni saya pun tak faham tu. Okeylah, minta maaf kalau saya tak you all tak berapa clear tengok ni. Saya apa nama tu, saya ni lah kata amateur tapi saya lebih nak perkongsian. Siapa yang rajin nak mendengar, nak menengok perkongsian MQ Tech, dia pun nak ada cerita tadi kan. Ya lah kan, ni dia tengok tadi bawah ni kat sini ada cerita. Jadi saya sebenarnya pun nak share dengan you all kan, apa nama tu, apa yang patut kita kejar. Itulah, kalau boleh jangan kejar harga lah. Kejar siapa nak kejar saya. Apa nama tu, sini ada cerita ada cerita pasal MQ Tech ni. Apa cerita dia tu sekarang ni semua cerita pasal buat face mask ni kan. Cerita buat pasal face mask. Apa nama tu, jadi penyebab dia okey, berbalik saya suka cerita selalu kalau saya buat kelas. Saya selalu gunakan istilah nombor 2, tengok current market sentiment. Nombor 1, current market sentiment. Kedua, kita tengok current hot sector kan. Nampaknya sektor sektor sarung muka, tutup muka, sarung tangan semua ni nampaknya masih lagi ni lah masih lagi bertahan Okey, you all ada menanya tu kan. You all ada menanya pasal K Group, ada menanya pasal Notion kan. Alhamdulillah lah counter tu saya sebenarnya bukan beli sehari 2 lepas saya dah pegang tak tahulah sebulan kot. Tapi itulah, alhamdulillah saya ada banyak counter tu semua tu. Kan sekarang kita share satu-satu lah kita share satu-satu. Selepas MQ Tech ni XOX kan. XOX ni saya rasa saya ada share tu hari.
kan dia dah banyak ni kita panggil dah banyak naik. Yang bawah ni dia panggil RSI. Pergi bawah ni stokastik kan. Benda ni kalau you all baru mungkin you akan confuse antara penggunaan RSI dengan stokastik RSI. Stokastik RSI ni macam ni lah. Kalau masa sideway kita boleh guna dia untuk bantu kita buat trading bila kata beli, bila kata jual. Kalau dia tengah trending nama dia, lupakan stokastik RSI ni kerana dia boleh berada dalam zone overbought begitu cepat. Kalau ikut stokastik RSI kan kita takut nak masuk, tapi saya lebih suka kalau trending tengok RSI. Tapi bila kaunter-kaunter yang tengah trending kuat ni pula kan, dalam pada RSI mula menuju ke zone overbought, dia masih pergi lagi. Dia pergi lagi kan, macam XOX ni dia pergi. Tapi apa yang saya boleh cakap kan, sampai satu ketika apabila harga dah terlampau tinggi, bila orang banyak masuk, orang tu maksudnya especially retail lah, macam you all ni kan, macam mana pun selalu market dia mesti guna bahasa kampung lah, mesti dia libas balik, dia makan balik, dia mesti goncang balik. Itu asas basic pasaran saham lah. Jadi berbalik, saya juga suka nak ingatkan you all. Saya tengok sekarang ni banyak you all ni budak baru kan, budak muda-muda baru. Jangan terlalu gairah dengan pasaran saham ya. Saya ni pun you all dah tahu kan, dah tua-tua ni kan. Kita dah lalu zaman you dulu. Saya dah lalu zaman you dulu. Maksudnya masa muda-muda kita gairah, buat duit. Lepas tu kita mula rasa kita ni lah yang paling pandai. Kita rasa orang lain ni semua tak sehebat kita. Benda-benda macam tu kan. Kalau sampai masa you dah sampai ada feeling macam tu, hati-hati. Akan sampai masa nanti pasaran akan minta maaf saya guna ayat tu akan ajar you balik. Jadi kita kena respect pasaran saham, kita kena respect market risk. Jadi ni siapa tulis ni kan, sabar. Memang dalam saham ni kena banyak sabar. Maknanya pertama kalau kita beli kaunter yang bagus dia belum naik tu, kena sabar. Lepas tu kalau kita nampak kaunter tu dah terlampau tinggi sangat kan, dah naik, jangan kejar, kena sabar. Saya cerita macam tu lah ya. Ini kaunter yang nombor 2. Saya rasa esok dah mula ada yang kena lah tu ya. Okay, K Group ni saya juga tahu macam mana tu, macam ni jadi tak berapa clear. Okay, clear balik. K Group ni saya tahu ramai yang in a way follow saya. Saya dah collect share ni lama jadi sebenarnya saya sendiri yang ada collect share ni, apa nama tu, masa harga 7 sen kot. Tapi memang nak menunggu dia ding dong, nak nunggu naik tu, aduh ya Allah tuanku, apa nama tu, makan masa kan. Tapi alhamdulillah hari ni dia naik agak kuat. Okey, yang ini apa yang saya boleh share dengan you all untuk yang ini kita panggil apa yang saya lihat sekarang okay, saya tengah ada pegang saya tengah ada pegang share ni agak banyak juga. Jadi saya belum jual. Jadi sekarang ni bila nak jual kan, kita belajar saya akan tengok besok kalau dia tak boleh break dekat sini ni harga sini dia panggil 14 sen ni ada resistance. Jadi kalau besok tak boleh pecah 14 sen tu saya akan jual. Kalau boleh pecah pula maknanya saya akan pegang lagi. Apa yang saya ada tu saya akan pegang lagi. Sebenarnya kalau ada duit lain pula boleh masuk lagi. Ataupun kalau you all yang belum masuk, ini dia panggil istilah buy on breakout. Buy on breakout. Okey, ada menanya dia yang ni pun bagus. Yang ada ni apa panggil galaxy screener ni kan. Kalau area biru tu maksudnya dia berada dalam zone oversold, terlebih jualan. Ini dekat biru ni jadi senang pandang kan. Ni stokastik RSI Kalau dekat merah tu dia dalam zone overbought. Macam tu tapi again
kat saya kedua-dua stokastik RSI dengan RSI ni kita kena ada pemahaman bila nak pakai yang mana ya. Kena belajarlah saya malam ni bukanlah nak belajar bukan nak mengajar pasal benda ni ya. Tapi okey, apa yang saya ternampak, kalau saya ternampak saya nak komen, saya boleh komen siapa tadi kata buy high sell higher, betul itu pun satu teori atau teknik ya. Tapi sebenarnya gini, saham ni kat saya beginilah dia ada beberapa kaedah lah. Bukan tak boleh beli dah naik tinggi kan, tapi sebaiknya kita beli masa rendah lah kan, betul tak? Lepas tu kalau kita tengok ada banyak sangat naik, ada banyak hari naik, itu pun kena hati-hati. Lepas tu kalau banyak sangat naik mendadak dalam masa satu hari, kena hati-hati. Benda-benda tu semualah ya. You all kena hati-hatilah orang baru ya. Apa ni, 80 ada tanya pasal 80 nampak ada cahaya. Betul ke Sifu? Ramai nanya pasal 80 saya very open saya terus cakap. Okay, macam mana saya bercerita pasal K Group sebelum ni, ramai yang selalu menanya saya, tak salah tanya, sebab dia orang tahu saya cerita pasal K Group, dia orang tahu saya masuk. Okay, saya cakap terus jugalah saya ada beberapa juta share K Group ni. Jadi jangan risaulah pula kalau besok nampak tak boleh pergi nak jual tu pun. Saya rasa banyak aja buyer kan, buyer seller banyak, mana counter tengah aktif kan. Itulah kebaikannya kita membeli counter aktif Okey, so ada menanya ni K1. Okey, K1 pada nanya tadi kan, kita tengok chart Okey, saya bercerita dan sharing ni lebih dalam bentuk chart Wow. Macam mana nak di-wow kan tu? Allahu Akbar. Alah, macam mana nak komen ni kan? Nampak dia tak boleh pecah lah sakat penutup tadi 60 sen tu. 60 sen tu 60 sen tak boleh pecah. Tapi apa yang saya jangkakan ni hanya jangkaan saya rasa besok kalau mengikut penutup yang kuat macam tu, besok buka-buka ada kemungkinan besar dia akan buka naik tinggi daripada apa tadi ni, kita tengok penutup dia tutup dekat 60 sen closing 59.5, tertinggi 60 sen kan. Saya rasa besok boleh pecah 60 sen, tapi pun kena hati-hati maksudnya kadang-kadang ni dia panggil false breakout dan dia pull back. Terutama dalam keadaan yang kita panggil pula dia berada dalam zone overbought, dan juga oleh kerana apa, kalau you sendiri tengok pada chart tu nampak kan, nampak dia naik tu agak mendadak untuk satu hari jadi apa nama tu, itulah hati-hatilah K1 kalau gap up besok malam lah, kalau gap up saya rasa mungkin tak gap up, tapi kemungkinan besar dia buka lebih tinggi, trading lebih tinggi pada harga sekarang tu memang ada kalau cara tengok K1 MQ Tech ni dia punya anak ni pula kan. Kita pergi ke 80 kan. Okay, jom sama share on 80 MAEG pula. Okey, saya sambil menengok di sana, kalau saya nampak apa you tulis ni, kalau saya terperasan lah ya. Kalau tidak saya minta maaf Apa ni? Ni 80 kan? 80 yang aktif juga hari ni. Again saya sebenarnya lebih suka membeli kalau nak collect tu saya suka lagi macam ni. Saya suka beli masa di tengah rendah kan. Itu hari kan siapa dah kena kat bucu katil ni dekat 20 sen. Bila jatuh tu sempat sampai serendah berapa sen tu, 7 sen kan. Jadi saya nak highlightkan juga satu benda di sini sambil you all tengok tu kan. Apa nama tu saham ni kan, ingat tak? Okey, kalau you tengok masa yang naik kuat ni kan, yang round naik kuat ni, yang ni round naik kuat ni, selalunya lagi satu, kalau macam hari terakhir tu dia panggil ada ekor panjang ni kan. Ini kita panggil ekor panjang kan. Kalau dah ada ekor panjang tu hati-hatilah. Sebab tu selalunya dah beri petanda dia mula nak jatuh tapi saya sendiri pun collect hari ni saya collect banyak 80 hari ni.
pada Agus Posin tapi saya tak kata bila saya collect ni saya bagi buy call, tak ada saya jenis open saya share apa yang saya buat. Juga apa ni, oversold beli, overbought jual, signal. Betul. Jadi yang terbaik, okey. Ni pun saya nak share. Minta maaf saya ni kira sharing macam ni lah sharing santai-santai. Apa you all tanya, kalau saya ternampak saya jawab, kalau terlepas pandang minta maaf okey, pasaran saham ni banyak dipengaruhi oleh emosi. Yes or no? Jawapan dia yes. Jawapan dia yes. Terlalu banyak dipengaruhi oleh emosi dan dengan kehadiran you all yang muda-muda sekarang ni, you all membawa satu dekat saya kelakar lah bunyi dia kita sekarang ni dalam gelombang COVID kan. Gelombang COVID kan. Ini maknanya you all membawa satu gelombang baru, satu emosi baru kepada pelabur baru kan. Hati-hati sebab dalam saham ni kita ada panggil history tend to repeat itself. Sejarah selalunya akan berulang kembali. Jadi apa yang berlaku masa saya muda-muda dulu, sekarang berlaku kepada you all pula. Berlaku pada you all. Dan saya tengok itulah sekarang ni tak bolehlah panggil super bull run macam saya dulu. Saya pernah lalui super bull run tu, pejam mata beli je lah per counter, semua untung. Untuk masa tu dia panggil super bull run. Pada hari ni tak berlaku lah benda tu, tetapi banyak pula kaunter-kaunter yang kita panggil apa lah tu, menggila-gila naik menggila-gila naik. Memang boleh panggil gila naik lah. Separuh naik tu kalah pula masa super bull run tu jadi saya nak you all betul-betul berhati-hati. Lepas tu jangan lupa kalau main saham ni panggil apa main saham ni adalah janganlah sekali-sekali guna duit apalah, duit pinjaman ke duit apa tentukan you melabur, cuba nasib, gunakan duit lebihan. Jadi kita kena ada 3M tu, saya dulu share masa saya ada dekat ASB PNB ada buat program. Saya kata kita mesti ada 3M. Daripada muda ke sekarang ke, maksudnya kita mesti ada sifat menabung. Daripada duit tabung tu kita kena tabung kat rumah ke, kena menyimpan lah kan. Simpan. Bila ada simpanan tu pula tentukan cukup simpanan untuk keperluan untuk keperluan asas kehidupan kita. Apabila kita keep on menabung, keep on menyimpan, akhirnya akan ada lebihan daripada tabungan kita keperluan asas tu, barulah kita gunakan duit tu untuk melabur. Tolong kalau boleh ikutlah cakap saya tu. Jangan jangan terpengaruh sangatlah dalam keadaan pasaran terutama macam sekarang ni. Nanti you all besok kalau sangkut tu leceh lah kan. Macam ni depan mata ni yang 80 ni kan. Masa yang kejar naik tu sempat berapa lama sangkut kan. Sekarang baru naik balik. Okey, jadi ada tanya tadi kan. Saya menggunakan RSI ni. RSI ni memang paling baik lah, antara paling baik kan. Indikator untuk bantu kita. Kalau kita tengah tengok saham tu tengah naik kuat, kalau you check RSI, senang-senang RSI berada pada zone dia panggil overbought. Maknanya dia beri dia bagi kita indikator supaya berhati-hati berhati-hati, maknanya jangan kejar lagi. Dan kotak macam ni lah. Kalau nak juga kejar kan, kalau you kaki kejar lah, berani kejar kan. Kalau silap, maknanya beli-beli dia mula jatuh. Dalam trading ni memang ada satu yang kita panggil kan, trading ni kita mesti ikut polisi tu satu saja. Kalau trading dia panggil, you all mungkin biasa dengar pun, cut loss. Kalau trading, itulah dia formula dia. Kalau trading, mana beli salah cut loss, beli salah cut loss. Malahan kalau you orang baru ni, saya rasa biasa kat dengar kan nama George Soros tu kan. Dia salah seorang, dia bukan pelabur dia lebih trader, short term trader macam tu kan. Dia lebih kepada dia kata I'm no better than the next guy, the guy sitting next to me. Dia kata kan I'm no better. Dia mengaku dia taklah sehebat mana, tapi dia kata but what I'm good at,
If I'm wrong, I cut loss. Dia cakap macam tu. Kalau dia salah, dia cut loss. Jadi kalau kita menggunakan kaedah trading short term ni, kita kena ada pemahaman yang tu lah. Sebab kita buat timing kan, timing. Kalau salah, cut. Kalau salah, kena cut. Sebab kalau tidak, dia mula jatuh, tak tahu bila dia mula naik balik. Okey, berbalik pada 80 ni, sekarang saya pun declare, saya tuturkan cakap, saya baru beli hari ni. Saya beli pada harga 10 sen. Jadi berapa ke depan sebenarnya walau-walam saya sendiri pun tak tahu. Itulah cara kita melabur atau trading ya. Sebenarnya masa depan tak ada siapa tahu, kita boleh mengagak je lah. ABC Mall ni tu hari pun siapa yang follow, ada saya mention 2-3 minggu lepas bila saya nampak some indicator suruh beli, ada saya mention beli. Ni pun ada ada sesuatu yang saya boleh share malam ni. Kalau you all nampak BC Mall ni, okey, sebelum ni memang ada buy signal lah, kita suruh beli masa rendah ni kan. Tetapi pada harga sekarang ni pun berlakunya apa yang dikatakan ada isu resistant ada isu resistant. Saya cuba tekan yang ni pula ni, screen right. Jadi tak, saya tekan screen right, dia keluar tak? Okey, macam tu. Saya boleh tulis tak kot? Okey, ni. Tapi tak besar. Kena besar kan. Merah betul. Okey. Discard dulu lah. Kejap Screen right ni. Kita cuba screen right. Kena besarkan lah. Ni besarkan. Okey, besarkan. Apa pula tu? Discard. Minta maaf saya ni itulah buat kerja ni amateur. Kalau you all bersabar lah. Tekan. Ni macam ni tu kes ni. Okey. Ni saya nak tandakan yang tu. Tandakan yang ni jadi apa yang berlaku ni adalah ada resistant. Resistant. Tu kita panggil kalau belajar dengan saya perkara ketiga kita tengok selepas tengok pada harga, pada candle, kedua tengok pada volume, dan ketiga tengok kepada support resistant. Kalau ada support resistant, ada isu support resistant macam ni, maknanya tadi sepatutnya tak beli. Kalau kita dah beli, kita fikir nak jual. Jadi besok akan menjadi hari penentu lah Maksudnya kalau tak boleh break resistant, jual. Kalau dia breakout lagi, kalau orang belum beli, boleh beli. Kalau orang yang ada share tu, boleh pegang lagi. Macam itulah tu kita boleh belajar tentang isu support resistant. Notion Alhamdulillah Notion. Notion tengok macam mana tu. Ya Allah Tuhanku, Alhamdulillah. Saya pun dah collect lama Notion ni. Saya ada banyak Notion ni. Saya memang collect masa panggil apa nama ni, masa sideway ni lah saya ada collect. Lepas tu hari ni tiba-tiba meletup. Ini juga saya suka share dengan you all apa yang kita panggil dalam kes macam separuh share dia kita beli pegang. Bukan macam saya kata jangan main kontra semua kan, beli pegang. Dia melabur ni macam mancing ikan lah, macam mancing ikan. Pasal selalu guna istilah trading is like fishing. Maknanya kadang-kadang kita nunggu tak kena makan pancing kan. Saya pada kecil dulu yang paling suka mancing ikan ni. Dapat ikan kelah apa kan. Macam ni tiba-tiba macam ni lah, pancing ni macam kena jujut macam kena jujut. Kena jujut, tiba-tiba dia naik kuat. So Notion saya terang pun cakap saya ada, dan saya belum jual lagi, tapi insyaAllah besok tengok macam mana. Jadi besok salah satu signal. Jadi besok kalau keluar signal jual, saya jual. Okey, saya boleh share sikit lagi. Apabila besok saya akan mula menggunakan ini belajar lagi satu benda, dia panggil time frame. Time frame saya gunakan time frame 1 jam pun saya rasa tak boleh. Saya akan gunakan time frame 30 minit untuk counter Notion ni. Jadi besok saya kena ada depan komputer.
Kena menengok sebab ikan tengah dalam pancing kan, ikan tengah tu, tunggu masa nak menjual lah ya. Ikonik tadi adik menanyakan, ni gila kan, ya Allah Tuhanku. Kadang-kadang saya tak boleh nak komen lah. Betul kan cakap, saya pun lupa bila lah. Saya lupa bila. Cara ikonik naik ni kan, memang saya pun tak boleh cakap lah. Susah nak jumpa lah. Bukan selalu jumpa naik yang macam ni sangat. Sampai saya pun tak gerti nak komen lah. Tapi yang terbaiknya, you all again kena ada sistem. Jangan gairah mengejar harga tengah naik. Itu saja yang saya boleh cakap lah ya. Saya sendiri pun yang tu saya tak boleh nak komen sebab saya pun tak ada nak share tu. Ni saya baca-baca ni, siapa lagi dia menanya history repeat itself kan, betul tu. Ni saya tengok lagi ni, siapa dia menanya ni, MGRC. Okey, satu contohnya, macam mana nak tahu it's time to sell bila saham tu dah naik. Again saya dah cakap tadi, saya akan gunakan time frame 30 minit. Kita sebenarnya yang sekarang ni okey, contoh kita tengok kaunter ni, mana ni? Katalah G-Ocean G-Ocean, tengok chart. Macam ni dah naik kuat kan. Ini pun ada something kita boleh belajar pasal G-Ocean ni, contoh ya. Jadi kita tengok harga naik, volume kuat seminggu dua yang lepas. Tapi bila keadaan sekarang ni saya hari Jumaat lepas minta maaf ni kita cara santai hari Jumaat lepas ke hari Khamis saya pergi ke Arab Malaysia, saya nak pindah ke sana kan. Saya jumpa saya punya tukang jahit baju saya. Dia kata ada dua Tan Sri, Datuk, whatever, Cina lah dia orang tengah collect counter G-Ocean ni, nak pergi 50 sen. Contoh jadi saya dapat tips. Kata G-Ocean ni nak pergi 50 sen. Jadi apa yang saya lakukan ya, jadi bila saya tengok dah naik kuat ni, saya akan di sinilah saya akan gunakan ni RSI ni ni bawah ni stochastic RSI, tapi saya lebih pandang kepada RSI sebab dia tengah trending. Saya hati tu berat lah nak masuk walaupun konon dengan tip nak pergi 50 sen. Saya lebih suka tengok chart. Chart tu maknanya RSI ni, Relative Strength Index ni, maknanya memberi dia indikator memberi petanda kepada kita, mengatakan harga saham ni berada dalam zone overbought. Siap warna merah tu kan, merah ni selalu benda bahaya lah kan, jadi hati-hati kalau saya sendiri saya dapat tip from the horse's mouth nama tu, tapi saya tak berani masuk. Memandangkan RSI dah tinggi. Siapa nanya tu, okey lah sekarang ni bolehlah kita pergi ke kaunter-kaunter yang you all tanya kot. Ini yang anti-aktif kan. Ni okey, ada satu ni kot saya nak share dulu. Ingat tak masa saya di Langkawi 2 minggu lepas. Betul lah 2 minggu lepas saya berada di Langkawi. Harga saham ni macam ni. Kat sini pun ada sesuatu kita boleh share, kita boleh belajar malam ni. Nampak tak ni harga tengah naik. Dia naik, mencodak naik macam tu, kemudian naik lagi ni kan. Okey, sekarang ni nampak tak ni yang ada ekor panjang ni. Yang sini saya panggil ekor panjang ni Saya cuba screen right. Tunjuk kat you all dah boleh tu kot. Macam ni nak besarkan lagi nak pakai yang mana? Rasanya memang ni paling besar kot. Okey, cubalah. Ni bila ada ekor panjang ni. Yang sini ni ada ekor panjang nama dia. Selalu kena hati-hati. Kalau dah nampak cat macam tu. Okey, balik saya cerita. Masa saya dekat Langkawi tu, saya mula menjual ni dalam 20 sen ke 25 sen ni saya mula menjual. Sebab apa? Siapa yang rajin dengar celoteh saya ni, adalah mungkin you dapatlah sesuatu belajar sama-sama bila saya kata satu di sini dah ada ekor, kedua inilah dipanggil
gunanya RSI ni. Masa sini ni yang merah ni, dia tunjukkan dia berada dalam zone overbought. Jadi balik macam Pak Wiol pun cakap, history repeat itself tu. Diam lepas tu dia start jatuh. Dia dah mula jatuh pun. Jadi kalau siapa yang kejar, dah sangkut pun kan, duit kita dah sangkut. Sempat daripada tertinggi 30 sen tu, dah sampai bawah 15 sen, dah kena 50%, bukan sikit tu termasuk juga, katakanlah you all tak bertanya ke ni, saya jawab untuk PDZ ni contohnya, saya belum nampak pula buy signal lagi. Saya tidak akan beli. Jadi apa-apa yang saya share malam ni saya menggunakan ilmu pengetahuan, ilmu analisa teknikal. Saya bukan cakap kosong dan bukan cakap tak ada basis. Mana basis saya on technical analysis. Saya sendiri memang ada apa benda tu yang you all tahu tu, diploma in technical analysis, MSTA, CFTE, semua tu lah saya ada tu. Masa umur 50 saya ambil PEXA tu. Walaupun saya sebenarnya dah tahu semua sebelum tu, tapi saja ambil PEXA kan. Ni PDZ ni pun ni untuk kita memandang ke depan, tapi kita belajar pada benda yang ke belakang. PDZ ni pun saya selalu sebenarnya mention, saya selalu share dengan you all. Kalau harga macam ni dah naik kuat sangat kan, terutama bila RSI ni dah kira dipanggil dalam zone overbought. Overbought, kalau boleh elak-elakkan membeli. Ni benda dah berlaku kan. Tengok apa jadi lepas tu, dia jatuh kan, dia turun kan. Jadi siapa yang ada dah sangkut lah, kita panggil dah sangkut kan. Ada yang kata pakai duit moratorium whatever tu kan, dah sangkut lah. Tu pasal kalau boleh jangan pakai duit benda macam tu pun kira bahaya. Okey, so sekarang ni apa lagi you all nanya ni? Itu hari Iris kan. Iris pun ramai orang follow kan. Ramai orang ada share ni. Sekali pandang okey. Iris ni sekali pandang saya tengok dia panggil topish. Di segi satu pandangan sisi saya, salah satu pandangan saya memandang, dia panggil topish kat sini. Tapi dari satu segi pula cara saya mandang ni, seolah-olah ada nampak support level, ada nampak macam, walaupun dia macam mana, dia tak naik lagi kan, dia dah naik banyak, dia tak naik lagi, tapi dia sekarang macam bertahan pada harga ni. Saya pandang cara positif lah. Saya bukan bagi buy sell call tapi ini hanya sekadar perkongsian dan pandangan saya. Saya nampak something positif on Iris. Itu cara saya mandang lah bila tengok chart. Okey, sekarang kita bolehlah pergi counter-counter ni. Apa yang saya nampak, kalau saya ternampak, saya cari balik apa yang you all ada menanya ni. MMY KL saya nampak LKL. Kalau lah LKL, kalau ada lah you all nanya, saya terlepas pandang, saya minta maaf banyak-banyak. Saya sharing apa yang saya ternampak lah. Okey, pandai lah. Ini semua ni bertanya ni tengah ada pegang, tengah untung ke fikir baru nak beli ni. You all ni. Kepada saya sekali pandang saja, kalau macam ni saya tak berani masuk. Senang cakap. Kalau ada saya dah lebih fikir nak jual. Okey, Nissin K Plus. Okey, jom. Ramai menanya macam-macam ni. Kan saya terlepas pandang pula. Jom tengok macam mana. Tekan. Macam mana ni? Tekan sini. Kenapa dia tak ni macam-macam dah pula ni. LKL. Saya patut tekan yang ini. Dia tak keluar pula. Kenapa? Ni watchlist saya ni. Okay, saya cuba lagi sekali balik. Kenapa bila saya cuba selalunya kena tekan yang ni. Kenapa dia tak boleh pula tulisan tu? Ini macam-macam. Sini kot. Dah okey, minta maaf. Dah tua ni macam-macam lah. LYC. LYC.
Lagi satu lah. Terima kasih terima kasih menanya. LYC ni ada sesuatu saya boleh share. Terus kita nampak balik saya kata kalau saya mengajar dalam panggil sistem Smart NR ni, benda ketiga yang dalam saya cara mengajar yang saya nampak terus jelas di sini harga sini dan sekarang ni dia ada isu dia panggil resistant lah. Ada isu resistant. Selain nak pandang benda-benda lain lah, RSI, stokastik, whatever yang lain tu, tapi benda ketiga yang mata saya dah mandang adalah isu resistant. Jadi LYC ni maknanya besok kalau dia tak boleh je pecah berapa tu dalam 55 sen kot, 54 sen, 55 sen tak boleh pecah, Daki panggil tak boleh break resistant tu cara kita menganalisa sesuatu saham dan saya menganalisa tu benda yang ketiga tu selepas tengok candle, selepas tengok volume. Candle tu maksudnya counter tu naik sejauh mana kan, tengok candle, dan tengok volume juga. Benda ketiga tu saya akan tengok support resistance. Kalau tengah jatuh maknanya kalau ada area support saya masuk. Kalau ada nampak resistance saya fikir nak keluar dan tak berani masuk. Sementara ingat termasuklah counter sekarang ni apa panggil ni, topish tu maknanya dia dah tak boleh pergi lagi lah. Top dah tak boleh pergi lagi tu. Term dia topish. Apa nama tu, AirAsia. Jom tengok saya nak share dengan you all sebab ada yang menanya AirAsia sebelum ni. AirAsia X macam-macam cerita lah kan, dah nak sampai kosong, tak ada nilai lah, whatever, takut dengar kan. AirAsia dululah okay, you nampak harga tu kan. Apa yang saya boleh share adalah saya dah tengok kan, tengok setahun contoh ni, tengok bottom pula, tengok panggil apa, buy at support. Ni isu buy at support Jadi saya nampak Asia ni pun saya bukan recommend suruh beli ini kita belajar ilmu malam kita belajar ilmu. Ini sekarang ni harga dia saya nampak ni support. Dia ada support ni, tak silap saya dah tengok sebelum ni dalam harga 50 sen 050 Jadi kalau dia jatuh sampai 50 sen, siapa yang nak membeli based on that theory, you buy support, you tunggu dalam 50 sen tu boleh masuk. Pun saya nak share ke belakang tu, sebab ke belakang pun 5 tahun lepas ataupun pergilah terus 10 tahun 10 tahun kan, tu you akan nampak jelas nampak quite clear yang harga saham AirAsia sekarang ni dia ada dia dah mula pergi ke ada strong support lah. Maknanya ni sekali, yang ni lagi sekali, dua kali sekali, sebelum tu ada lagi sekali, dia dua kali. Setiap kali dia pergi 50 sen, dia tenang balik, dia pergi balik, dia naik balik. Itu kita panggil kalau teori buy support. Saya ulang balik, saya bukan suruh beli ataupun ni saya hanya share cara kaedah kita menganalisa. Yang Asia ni pula, X ni pula kan, okay, ada satu benda saya boleh share kat sini di mana kalau you nampak very clear, tengok yang setahun. Ini ada satu kaedah ni dia panggil SMA 50 dengan 200, simple moving average. Apa yang saya boleh katakan di sini adalah you tengok kalau harga saham mana-mana counter ini pun bahan kajian yang ni line biru ni, yang ini ni ini kan, yang ini ada line SMA 200 nama dia. Okey, kalau harga saham tu dia trading bawah, dia keep on trading bawah line SMA 200 tu, maknanya dia dalam panggil major downtrend. Jadi kalau boleh jangan masuk mana-mana counter yang tengah trading di bawah line SMA 200. Saya ni buat kelas ke apa ni ke patut tidur dah ni?
dah macam buat kelas pula, macam mengajar pula. Sekarang marah pula. Marah pula orang yang masuk kelas saya. Dia kata tak payah masuk kelas lah kan, ni belajar free. Tapi saya macam ni lah, siapa yang rajin dengar macam ni, nak belajar cara santai macam ni, belajarlah. Kalau nak masuk kelas cara betul-betul pun terpulang lah. Ni ada sesuatu yang saya, tapi lah kadang-kadang susah nak cakap kan, saya saham ni. Saya tertarik dengan kaunter ni. Saya tertarik. Kaunter Bio Holding, 6 bulan, tengoklah chart 3 bulan gitu kan. Okay, yang ni kan, saya tertarik dengan pergerakan dia, Bio Holding ni. Maksudnya, you nampak kan sebelum tu dia panggil, kalau kita pakai apa-apa ilmu ni boleh pakai. Macam ni sebelum ni kan, dia dah berada yang masa ini dalam zon kat sini ni dah overbought. Dah overbought. Jadi kalau boleh masa ni memang jangan masuk. Jangan masuk ni. Lagi satu, ingat tak saya kata, kalau ada je ekor panjang kat atas tu memang bahaya. Tetapi dari satu segi lain pula sekarang ni, siapa nak beli sangkut lah. Tu pasal lagi satu saya kata, kalau boleh jangan main kontra semua ni. Kalau main kontra ni tak sebab you akan rugi. Macam sekarang ni kan, tengah rugi. Alamak. Kejap jatuh pula. You all tengah, boleh panggil tengah rugi. Kejap salah tekan lagi. Okey lah kot. Center kan. Macam ni maknanya, dalam keadaan yang sekarang ni, siapa yang main kontra, dia akan kena jual T3 kan, T4. Dia kena jual, you sempat rugi. Lepas tu, lepas you jual, you tak masuk balik kan, tiba-tiba dia naik balik. Jadi tu kadang-kadang market timing ni bukan senang. Bukan senang. Masuk market timing ni, kita cuba nak jual beli dalam masa short term, dan menggunakan kaedah dia panggil kontra kan. Jadi selalu bahaya. Tapi secara peribadi counter ni dalam pemerhatian saya, dalam watchlist saya tengok kalau dia macam sekarang ni kuat bertahan dalam area 30% ni, mungkin saya tempted nak masuk. Tapi sekarang ni pun duit dah ada tempat lain, saya biar dululah. Tapi saya akan masuk dalam saya punya watchlist. Apa nama tu, tadi Iconic dah cerita kot. Ramai menanya ni macam mana nak tekan ni My SCM. Saya tak pernah follow pun kaunter ni. Macam cari macam mana kerja My SCM, search. Okey, kaunter apa ni Okey, contoh okey, ni kaunter syariah, ada S kat sana tu. Saya memang tak tahu kaunter ni kan. Jadi salah satu saya akan guna adalah tekan dekat dot 3 ni, pergi ke company summary. Okey, macam itulah kita belajar kalau guna Galaxy Screener ni. Saya kan, jangan katakan apa, dekat Suruhanjaya Security tu, saya menjadi tenaga pengajar untuk program di bawah SIDC. SIDC ni di bawah Suruhanjaya Security. Saya dah banyak kali jadi tenaga pengajar, malahan yang tenaga pengajar untuk rakyat Malaysia, untuk public selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2015 sampai tahun lepas. Tahun ni sebab COVID kan, jadi tak program tu tengah tak ada lah, tengah tak ada. Aku tak 5 tahun saya dah round satu Malaysia ni, Sabah Sarawak semua kan, mengajar. Kemudian apa nama tu, nak share dengan you ni adalah akhirnya ada satu program tu, remiser ni, dealer ni, kita kena ambil 20 mata point, dia panggil CPE point untuk renew license. Saya dan SC ni, SIDC ni, dia sendiri buat program tu. Ada juga program tu dibuat oleh syarikat di luar yang diluluskan oleh SIDC. Jadi saya sendiri jadi tenaga pengajar kepada SIDC, mengajar satu subjek tentang teknik-teknik melabur ni, dan saya mengajar tu kepada remiser dan dealer. Saya jadi tenaga pengajar
untuk mengajar reminder dan dealer, dan apa yang saya share dalam program saya tu adalah penggunaan Galaxy Screener ni sendiri. Maksudnya, dan saya share tu benda yang saya memang gunakan sendiri hari-hari. Sebagai contoh ni tadi, MSCM Holding ni saya tak tahu company apa kan. Jadi dalam Galaxy Screener tu ada tulis. Kita pergi ke company info dah tahu. Dekat saya, mata saya terus terbeliak lah tengok teknologi ni. Sebab sekarang ni pun sektor teknologi adalah salah satu yang bagus lah, yang bagus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Tuhanku. Oh ya Allah ya Tuhanku. Saya memang langsung tak perasan lah counter ni. Saya tak ada counter ni kan. Oh dahsyat. Tak tahu nak kata apa lah. Oh yang ni sempat gap up lagi kan. Ya Allah. Okey, kalau saya nak komen komen pandangan sajalah ya. Ada kemungkinan besar besok pagi dia buka meletup lagi. Dia buka meletup lagi. Tapi kalau memandang kepada RSI, dua contoh lah ya. Satu contoh kalau you dah ada. Kalau you dah ada, belum jual, besok naik lagi, kepada saya ambil peluang untuk menjual. Dia tengah naik kuat ni kan. Sebab balik cerita ya, RSI dah, saya tak nak cerita pasal stokastik malam ni ya, RSI saja ya. RSI tu memang dah, yang ni pula guna ayat ya. Siapa nak kajian tulis. Apa nama tu, apa panggil tu, ini dipanggil grossly overbought. Cuba tulis. Grossly overbought. Maknanya dah overbought, teruk sangat, tinggi sangat ya. Jadi kalau siapa yang belum membeli, hati-hati. Kalau besok, saya rasa besok naik lagi ni. Tapi saya rasa besok dipanggil, kadang-kadang dipanggil ke satu tu, last jam, last swing, last apalah, apa panggil kan, last call lah macam tu kan. Jadi kalau you ada, cari peluang untuk menjual. Lepas tu ni lah, siapa tulis ni, Rus Diana Smart terbaik. Jadi besok gunakan terus. Kalau macam ni, saya automatically saya akan gunakan time frame, dia panggil 30 minit. Saya gunakan TF 30M. 15 minit terlampau huru-hara lah. Saya paling tinggi, paling kecil yang time frame, saya akan gunakan 30 minit kalau saya ada counter ni. Lepas tu you tengoklah signal-signal yang ada tu. Kalau dah timbul signal jual. Itu cara trading lah ya, cara trading. Dah pukul 11 malam ni. Takut you bosan aku. Siapa dah rasa bosan? Kita tidur lah kot. Anak saya dah bising tu pun. Ngajak tidur. Apa nama tu? Kejap. KL6. Satu dua lagi lah. Satu dua lagi counter saja share. KEY. Saya sebenarnya macam ni ya. Saya memang ada masalah juga ya. Dari segi mengajar ni. Saya suka macam ni. Saya suka berceloteh, bercerita. Saya seronok. Tak berhenti pun boleh kan. Tapi saya menulis ni saya malas. Jadi saya ada satu isu saya tengok. Bila saya yang join kelas saya ni dalam Telegram group tu, dengan sibuknya saya, dengan saya trading, dengan jumpa orang, dengan marketing semua ni, kadang-kadang saya tak terlayan soalan-soalan dalam Telegram group tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Ada yang rasa kecil hati ataupun rasa tak selesa dengan cara saya minta maaf banyak-banyak. Tapi saya kalau macam ni, cakap celoteh ni, saya rajin je. Okey, KS6 ya. Sekali pandang saya macam mana nak kata, dia tengah sideway. Tapi saya macam ni lah, saya pandang je, saya belum jatuh cinta. Macam tu lagi ya. Tapi kalau beli untuk beli pegang, take chance, ni macam panggil apa lah, kalau saya suka mancing masa kecil dulu, macam tajuk. Siapa faham tajuk tu makna kita letak umpan malam-malam, biarkan lama-lama, besok kita tengok ada ikan besar makan ke. Macam tu, macam menajur lah. Nak fikir beli dia terus lompat naik tu rasanya mungkin tidak lah ya untuk KS6 ni. Setakat tu saya boleh katakan, saya boleh komen. Okey, apa next? Okey, 1-2 counter lagi. Kita tidur lah ya. Saya pasang 2-3 kali ni ada menanya pasal apa ni, Nissin
Nissin. Macam mana nak pergi balik tu? Tekan situ. Salah tekan pula. NIH. Nissin. Nissin. 26 sen. Okey, apa yang boleh kita trade wise. Ni aku ada. Okey, terima kasih. Ada benda yang saya boleh share. Saya automatik akan masuk dalam saya punya list ni. Wow. Ni ada wow factor pula ni. Geram tengoklah. Ada wow factor lah. Saya tengok MACD tu nak golden cross tu. Oh, seronok juga ya buat bunyi tu macam buat apa panggil ni, free, apa panggil ni free lah kan. Saya tak share you all kan, free sharing kan. Tapi dalam free sharing saya sendiri benefit. Allah nak bagi dalam bentuk ni lah. You nanya ni saya menjawab ya. Automatik AK Group saya dah jawab tadi. You all nanti tengok balik saya punya video ni. Nissin ni pun dia masuk kategori yang dipanggil sebagai, ada beberapa perkara yang menarik minat saya. Saya ulang cakap terima kasih kepada yang bertanya. Pertama, ada of course yang untuk sampai besok, tadi dan besok ke whatever, ada isu dia panggil resistance dalam harga 26.5 lah kot. Okey, ada resistance, ada isu support resistance, ada isu resistance. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah RSI dan juga MACD ni. Ini yang paling menarik perhatian saya. MACD ni dia panggil nak cross, ini panggil golden cross. Golden cross MACD macam ni. RSI belum lagi, saya kalau macam ni saya panggil momentum dia positif. Dalam RSI ni saya tak panggil dia oversold, overbought, tapi dalam momentum positif. RSI maksudnya RSI tu mengarah ke atas, positif. Dan juga maknanya besok ni volume datang lagi. Jadi kalau besok pecah resistance ni, ada isu resistance dekat berapa ni, dalam 26.5. Resistance dalam 26.5 Okey, pecah je. Kalau harga ni pecah, saya sendiri akan masuk. InsyaAllah saya akan masuk. Based on that teori dalam technical analysis punya teori, MACD bagi buy signal, that is a very powerful signal nama dia. MACD ni adalah satu signal yang very powerful untuk di follow, dan support resistance, the moment dia break, kita panggil buy on breakout. So terima kasih banyak-banyak. Saya akan monitor, masuk dalam list saya untuk monitor Nissin. Okey, over bergila-gila. Counter mana tu? Apa nama? Kalau atas tu dia panggil bukan grossly GG, grossly overbought. Kalau bawah pula grossly oversold lah, macam tu apa nama tu, jawab ke tadi? Ramai yang menanya MGRC, rasanya dah tengok tadi kot. Saya sekarang ni makan macam ubat ni, adalah kata injek insulin ni boleh jadi cepat pelupa, walau-walam lah, tapi memang kuat sangat pelupa dengan MGRC. Itulah tadi rasa kita ada tengok kot. Tak apalah, tengok lagi sekali. Itulah dia. MGRC ni pun rasa dah sebut tadi. Ada isu resistance jugalah. Senang cakap ada isu resistance. Maksudnya di sini ni ada isu resistance. Dia sekarang tengah orang kata ni lah. Maknanya kalau besok dia naik sikit ke whatever, dia panggil kan, dia tengah test resistance. Itu ayat dia pula. Saya lebih fokus kat situ. Benda lain ni saya tak ambil pot. Tapi saya lebih ambil pot kalau Smart NR ni benda yang ketiga support resistance. Yang ni ada isu resistance. Jadi kalau pecah baru kita beli, buy on breakout. Kalau tidak, maknanya tak ada nak masuk lah. Allahu Akbar. 11:08 minit. Macam mana ni? FP Group. Kalau saya ni sekarang setakat ni ramai juga masih mendengar ni. FP Group. Apa yang saya boleh share kat sini? Okey, FP Group ni kan, macam mana nak kata dia macam ni tau. Kadang-kadang kita tengok je chart ni kan,
Dia sama macam kita tengok, bolehlah kita taklidkan macam tengok makanan tau, makanan. Kita pergi satu kedai tu kan, kan kita suka milih kan, milih lauk kan. Kalau cerita orang Melayu ni lah, lauk macam-macam ni kan. Kadang-kadang ada lauk tu, sekali pandang dia terus menarik minat kita. For whatever reason. Mata kita lah kan, kita tahu kan cara pandang lauk sedap tu. Rupa lauk tu sedap kan, kita terus tertarik. Sama juga dengan share ni. Kadang-kadang ada counter tu macam tadi ya. Mana counter tadi? Saya ada wow factor tu kan. Tiba-tiba ada je wow factor. Tapi macam AP Group ni dia tak sampai ya. Wow factor tu tak ada. Macam tu lah. Boleh ya. Malam kita share satu lagi. Tengok chart ni pun kena ada wow factor on you punya apa panggil ni? You punya cara lah macam tu kan, macam tengok lauk lah kan. Wow, bestnya, sedapnya, nampak sedap, macam tu ya. Same thing with chart lah. Jadi tengok chart ni pula, nak you all siapa yang dah baru ni kan, baru ni kan, panggil apa kena tengok banyak chart lah, kena rajin pandang Okey, saya last ya. Saya tak apa, minta maaf banyak-banyak siapa ni nanya lagi ni. Saya rasa saya nak tidur. Nak tidur. Apa ni, saya bagi satu last cerita gunung. Ramai sangat nanya gunung ni. Ke boleh nak tengok, kesian pula macam mana. Saya tengok last gunung, lepas tu gunung, GUNU, gunung. Gunung ni memang ada cerita tu lagi ni rasanya kok. Ya Allah Tuhanku, kau orang ni tahu je komputer tengah nak naik kan. Kalau you all menanya ni lebih kepada you all dah ada share ni kan, saya betul-betul berbangga lah dengan you all lah. Kalau dah ada kalau dah ada kan, hebat. Maknanya share naik, maknanya lonjak ni. Kalau you all dah ada, you all memanglah seorang pelabur yang hebat. Saya salute you all. Tapi kebanyakan kita ni, kita baru perasan benda yang dah naik kuat banyak ni kan. Itu ada sedikit masalah. Masalahnya bukan sedikit masalah, ada masalah besar jadi balik, kalaulah yang you menanya ni macam saya lagi, you menanya pun saya nampak kan. Jadi yang ni saya boleh share isu ni, stokastik RSI ni kan, terutama RSI pun dah berada dalam zone overbought jadi saya dah kira was-was nak masuk lah. Saya tak berani nak masuk. Nak masuk Kalau gunung ni saya tak berani nak masuk. Itu saja. Kalau dia naik lagi boleh naik Saya tak kata, bila saya kata saya tak berani masuk, saya tengok dah tinggi tu, tak bermakna tak boleh naik boleh naik lagi, rezeki masing-masing. Tapi saya sebagai seorang trader, saya sendiri trade, melihat kepada certain indicator, whatever lah. Saya ada dipanggil sistem Smart NR yang saya gunakan. Saya macam ni, pandang saya tak berani nak masuk, macam tu lah rasanya tadi tak ada mention ke? Kau terlambat datang kot. Apa ni, dah ada rasa cerita pasal K1 ni kot. Saya pun sekarang betul lah makan ubat macam-macam ni. Ya Allah ya Tuhanku, saya menekan dekat komputer saya pula. Patut tekan sini K1. K1. Rasanya dia mention tadi kot. Mungkin you baru masuk itulah K1 ni ada isu resistant tu lah terus tengok ada nampak isu resistant. Kau tak boleh pecah. Ni masalah yang ni yang ni ada masalah yang ni dia panggil resistant. Ada isu resistant, support resistant. Yang ni isu resistant. Kalau boleh pecah. Kalau tidak tak boleh lah. Kira dia isu lah. Kelly tengok apa ni apa tengok tadi, baik bad, apa nama tu, itulah. Kalau you rajin sekarang, dengar balik lah apa yang saya dah share ni kan, boleh dengar balik kan. Apa tadi, ya Allah Tuhanku, saya menekan lagi komputer. Aduh, benda ni patut kat sini. Apa tadi you tanya ni, connect. Okay, CON stop. Okay, connect apa cara kita nak share tadi, apa counter yang nampak saya
nak beli besok ni. Tengok, oh okey. Macam ni key pada bawah. Ni key pada bawah ya. Macam connect ni pada bawah. Okey, ini pun ada. Terima kasih. Kadang-kadang ada benda you all tanya tu saya tak nampak apa nak share kan. Ada benda ni, ada sesuatu yang kita boleh share. Connect ni pula kan, yang saya nampak yang kita boleh ni ada isu ini dia panggil gap. Maksudnya dia panggil gap down. Jadi sekarang ni satu teorinya sekarang ni dia macam nak naik balik kan. Dia ada teori to cover gap namanya. To cover gap tu maksudnya kita expect harga dia akan cover gap yang sini ni. Dia boleh naik sampai sini, cover gap. Kalau dah cover je gap, the next is dia panggil, saya punya target 30 sen. This call yang ni pula isu resistance ataupun kita guna TP1. Kalau pecah nak TP1 tu, the next target is di sini pula. Okay, so begitulah saya boleh share malam ni. Ada berbagai-bagai kaedah sebenarnya untuk melabur ni, tapi nampak cara saya malam ni pun lebih fokus kepada dipanggil apa daripada cara menengok dalam bentuk analisa teknikal namanya analisa teknikal. Sebenarnya pula kan saya sendiri daripada pemahaman saya, pemerhatian saya lah selama hari ni saya berat kepada analisa teknikal sebab saya dah orang lama pun akhirnya dalam analisa teknikal tu pun saya nampak fundamental. Pun untuk share dengan you all, paling senang nak faham kalau syarikat-syarikat tu company yang untung, selalunya dia mesti trading uptrend dan berada di atas SMA 50 dan 200. Selalunya begitu. Kalau counter-counter yang tengah rugi ni dia dalam macam major downtrend macam Asia tadi, Asia X. Jadi sebelum tidur ni nak share dengan you all, jadi melaburlah dengan ilmu. Kalau boleh biar ada ilmu, jangan macam zaman kami dulu zaman kami dulu main redah je, beli ikut tips kan, akhirnya beli paling tinggi. Bila panik jatuh ke bawah, bila jatuh bawah tu dah panik, akhirnya jual paling rendah. Saya ada sebut sebelum ni kan, Remizer lah beli paling tinggi, Remizer jual paling rendah. Sebab apa? Sebab Remizer depan komputer. Jadi hati-hatilah sekarang ni zaman you all pula depan komputer. Lagi senang pula, tak payah buka komputer, buka handphone saja. Jadi menghadaplah handphone tu kan. Menghadap handphone tu, you akan senang terpengaruh dengan emosi. Maka you akan repeat the history balik. Maknanya beli kejar masa harga naik, lepas tu panik kan, lepas tu bila jatuh kuat pula panik jual. Jadi kalau boleh jangan ulang lah perangai kami yang dulu tu jangan ulang. Kalau boleh tukarlah cara. Kalau boleh biarlah melabur dengan berilmu. JCY ni saya sebenarnya dalam sebulan lepas ada komen saya nampak cantik. JCY saya suka. Apa lagi ni? Tak ya. Buat masa ni dari segi sentimen tadi rata-rata apa nama tu, counter dalam step kedua kalau analisa fundamental saya adalah berkenaan sentimen kan, masih kuat lagi. Apa nama tu, macamlah cuba tengoklah muka saya balik sambil borak, tengok muka lah balik kerja aku. Wow, okay, how are you tonight, are you all okay? Okay, maknanya current market sentiment, indeks tadi nampak jatuh kan, tapi bila current hot sector kita nampaknya ramai siapa yang dalam sektor healthcare dengan IT, seolah kita sempat tak perasan pun indeks jatuh dekat 30 mata. Benda ni memang berlaku masa zaman saya dulu pun. Masa zaman saya dulu kita tak perasan indeks tu tengah jatuh. Sebab apa? Counter kita tengah naik gila-gila. Malahan yang keadaan indeks yang jatuh kuat hari ni, terbalik pula counter-counter yang
kita ada siapa yang ada dalam kaunter-kaunter apa panggil tu, yang apa panggil ni, kaunter-kaunter ni lah yang tengah naik limit up semua kan, kita tak sedar pun indeks tengah jatuh sebab kita concentrate dengan kaunter-kaunter kita. Jadi apa nama tu, dia nanya semua untuk long term kan. Okey, soalan yang bagus. Kepada saya, saham ni memang ada dua kaedah lah. Satu you trade short term, satu you simpan untuk long term. Kalau long term, make sure syarikat yang bagus, company yang buat duit, dan dia trading on the major uptrend. Make sure jangan konon beli long term tapi dia dalam major downtrend tak betul lah, tak betul lah. Kalau short term ni pula, kalau boleh you berpanggil cari jalan, usahakan untuk belajar teknik trading. Short term trading ni sebenarnya ada macam-macam teknik lah, sebenarnya ada macam-macam teknik yang kita boleh guna pakai, dan teknik-teknik tu sebenarnya banyak gunanya. Maksudnya kalau dengan ilmu yang you ada kan, dengan ilmu yang you boleh congkir, boleh cari kan, maknanya you boleh beat siapa tu, kucing tu Firdaus, kucing pula dalam si Rizky lah nak masuk. Apa nama tu, you kucing ke orang ni, apa nama tu, Rizky, kucing nak masuk. Masuk. Apa nama tu? Masuk. Nak bagi minum Apa nama tu? Bila saya hilangkan muka saya, nampak muka saya penuh saya kat mana tadi Alah, lupa lah. Tengok lah bercakap saya sekarang, saya lupa Apa nama tu? Bila short term trading ni, gunakanlah beberapa kaedah. Saya sendiri menggunakan kalau candle ni saya lebih suka guna, dia panggil Heiken Ashi. Kemudian of course saya akan tengok volume kalau volume ada. Kemudian saya akan terus tengok support resistance punya isu. Kalau tengah jatuh tu ada support tak? Kalau ada support, saya insyaAllah saya akan masuk. Kalau ada isu resistance tak boleh pecah, at the area saya akan jual. Contoh balik siapa yang belum dengar, baru masuk tadi dengar ni kan. K group what I will concentrate for tomorrow is tadi tutup 12 sen. Kalau besok dia tak boleh pecah 14 sen, saya akan jual. Kalau pecah saya pegang lagi. Tapi pecah ni pun ada satu pula cerita lainnya. Kadang-kadang dia panggil false breakout. Benda ni pun boleh berlaku false breakout. Dia break sekejap, dia datang balik. Jadi kalau false breakout pun akan menyusahkan kita lah sebenarnya as a trader tapi again ni nak sharing sebenarnya bukan senang saham ni, sebenarnya bukan senang bukan senang, tapi apa nama tu, cubalah, you all cubalah sebaik mungkin apa nama tu, cari kaedah-kaedah yang you akan selesa. Dan sebenarnya belajar saham ni pun semua orang tahu kan, dan macam cerita keluar kan, macam sesipu keluar saham tengah macam ni kan. Tak apa pasal tu. Kalau you rajin nak benda free, tengok je dekat YouTube saya insyaAllah saya akan buat YouTube channel, dan saya akan buat panggil apa, topik by topik, dan saya akan uploadkan dalam YouTube channel saya yang bernama Akademi Nazari Rosli. Saya akan update. Sekarang ni ada 1-2 video je lah, tapi insyaAllah saya akan buat satu demi satu, step by step, tentang cara-cara melabur dan cara-cara trading. Saya akan share dalam bentuk YouTube channel. Dan pada masa sama, kalau sesiapa yang rasa kira ada duit sikit, nak melaburkan duit untuk ilmu semua, boleh jugalah join kelas saya. Saya pun buat kelas. Tapi kelas saya ialah tak adalah murah sangat, tapi tak adalah mahal sangat kan. Apa ni, itulah terpulang lah. Kalau siapa nak join, boleh join. Saya tengah mencari tarikh bulan 8 ni saya punya masa sangat pack. Setiap hujung minggu ada saja program-program dengan persatuan, dengan maktab koperasi lah,
dengan IC, macam-macam. Saya banyak program, tapi saya akan cuba cari masa. Kalau ada masa nanti, apa nama tu, saya akan apa panggil tu, saya akan beritahu you all bila tarikh saya punya kelas. Kesian pula saya tengok ni, INIX dengan MMSB. Tak tidur ni kau ni, kita ni. INIX tapi lah ramai lagi menengok ni, saya tengok. Dua, okey, INIX lah. Okey, INIX MMSB lah. Okey, INIX ni kan pun terima kasih menanya. Tadi kan, saya tukarkan arah lah kan. Saya tukar arah ni. Betul lah, mana macam tu kan. Okey. Sekarang ni INIX ni yang saya nampak kan, macam pagi tadi, hari ni, dia tak boleh pecah. Ini you all dengan saya ni sekarang ni, jangan lupa ya, saya bukan menganalisa saham dan memberi saya punya pendapat ya. Saya lebih kepada sharing kaedah, sharing cara ya. You nampak tak sini ada isu resistance tadi ni. Macam ni lah yang dikatakan, bagus you nanya ni. Inilah katakan panggil false breakout yang kita risau ni. Dia break tadi, tapi lepas tu dia jatuh balik dan tutup tu di bawah daripada resistance ni. Jadi kalau dia tak boleh je pecah resistance tu, kita panggil tadi dia false breakout, that's it. Maknanya dia tak boleh pergi lagi. Ini kaedah analisa teknikal Tapi kalau pula dia boleh break, then itulah ni dia mencacak je petang tadi pukul 3 lebih ni. Lepas ini senang-senang dia mengejar ni. Bila dia mengejar, dia turun balik. Tapi lah isunya, apa yang saya boleh jawab adalah dia tak boleh break the previous resistance. Sekali pandang macam tu, tak boleh break previous resistance. Hati-hati besok siapa yang ada tu. So okay, kita adalah nanya lagi yang satu yang kesian bila menanya last tu kesian pula kan. Apa ni, D-Nex dulu favorite juga ni, tapi sekarang dah tak dalam saya punya panggil tu, tak dalam saya punya watch list lah. Tapi boleh tengok, jom tengok. Apa nak kata okay. The one thing that I can comment is the chart doesn't look good. Macam tu je lah. The chart doesn't look good to me Sebagai contoh, kenapa saya cakap begitu, cara mata saya memandang, saya kurang gemar di sini. MACD ni dia nampak macam lebih berat nak ke bawah, dan cara pergerakan ni pun saya lebih nampak dia nak ke bawah. Itu saja saya boleh cakap dia lebih nak ke bawah, nak turun. Dan kalau saya sendiri, saya tak, terima kasih bertanya, tapi saya tidak akan masukkan ke dalam saya punya watch list for this counter Tapi tadi siapa ingat kan, ada few counter yang memang apa panggil tu, yang ada wow factor tu Apa sebenarnya saya nak share tadi lagi malam ni last itulah kadang-kadang bila pelupa lah apa ni. Okey lah, saya rasa saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ada 200, masih ada 200 orang yang tengok saya punya live ni. Terima kasih kerana support saya punya sharing ni hari ni sudah cukup muka, nampak bersih kan, apa nama tu, ada masa kita jumpa lagi. Dan last saya punya sharing kat you all tu je lah. Kepada orang baru, budak yang you all baru ni, hati-hati, sentiasa hati-hati dalam melabur apa nama tu, jaga emosi, jangan kejar harga, dan melabur hanya guna duit lebih-lebihan. Dia seronok melabur ni, bila kena gaya, kena counter nasib baik kan, memang seronok. Tapi kalau salah langkah pun nanti pun jadi tak seronok kan. Jadi kalau boleh, cuba apa nama tu, melabur cara berhemah dan trading. Jangan gunakan emosi, gunakan indikator-indikator yang boleh bantu kita. Okey, terima kasih.
InsyaAllah ada panjang umur, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam mana pula nak berhentikan ni? Oh, finish. Tekan finish ya. Terima kasih semua.